Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersiaran sekali lagi dalam mata pelajaran sejarah tahun 6. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi pada hari ini kita masih lagi di bawah unit 1, lahirnya sebuah cinta, subtopiknya pembentukan Malaysia. Mana kita akan belajar tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia dan langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia. Tokoh pembentukan negara Malaysia. Okey, siapakah tokoh-tokohnya? Tokoh pembentukan Malaysia 1963 adalah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tun Abdul Razak, Lee Kuan Yew, Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i, Tun Datuk Mustafa, Tun Muhammad Fuad Stephen, Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalong Ningkan, Tun Temenggung juga Anak Baring, dan Tan Sri Datuk Amar Ong Ki Hui. Okey, kita lihat yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Beliau merupakan bapa kemerdekaan Malaysia. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menyatakan gagasan pembentukan Malaysia. Beliau telah melawat Sarawak dan Borneo Utara, iaitu Sabah, untuk menerangkan matlamat pembentukan Malaysia. Beliau juga telah mengetuai Persekutuan Tanah Melayu dalam upacara menandatangani Perjanjian Malaysia di London. Okey, seterusnya, Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein. Beliau merupakan Timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Antara tugas beliau adalah menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Beliau juga terlibat dalam membincangkan hak dan kepentingan penduduk di Sarawak dan Borneo Utara, iaitu Sabah. Seterusnya, Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew merupakan pemimpin utama Singapura yang menyokong pembentukan Malaysia untuk menghalang ancaman komunis di Singapura. Okey, seterusnya, Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i. Beliau adalah pegawai kanan kerajaan yang menjadi anggota dalam Suruhanjaya Kobot. Sebagai setiausaha tetap Kementerian Luar, beliau telah diberi tugas untuk merealisasikan pembentukan Malaysia. Okay, seterusnya, Tun Datuk Mustafa bin Datuk Harun. Beliau telah mengasaskan United Sabah Organisation, iaitu USNO, telah menyokong pembentukan Malaysia. Beliau juga menjadi ahli jawatankuasa perundingan perpaduan Malaysia, iaitu JPPM. Beliau merupakan Yang di-Pertua Negeri Sabah yang pertama. Okey, seterusnya, Tun Muhammad Fuad Stephen.
Beliau merupakan pengasas United Gagasan Organisation, iaitu UNGO, telah menyokong pembentukan Malaysia. Beliau dilantik menjadi pengerusi JPPM. Setelah pembentukan Malaysia, beliau telah dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah yang pertama. Seterusnya, Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Kan. Beliau telah menubuhkan Sarawak National Party, iaitu SNAP, juga merupakan ahli JPPM. Beliau juga selepas pembentukan Malaysia, beliau telah dilantik menjadi Ketua Menteri Sarawak yang pertama. Seterusnya, Tun Temenggung juga anak Baring. Beliau merupakan pemimpin Parti Pesaka Anak Sarawak. Antara tanggungjawab beliau adalah bagi mendapatkan sokongan penduduk Bumiputera untuk menyokong Sarawak menyertai pembentukan Malaysia. Beliau telah dilantik menjadi Menteri Persekutuan dan Menteri Hal Ehwal Sarawak selepas pembentukan Malaysia. Seterusnya, Tan Sri Dato' Ahmad Ong Kee Hui. Beliau memainkan peranan penting dalam penubuhan Sarawak United People's Party, iaitu SUPP. Pada awalnya, SUPP menolak pembentukan Malaysia. Namun demi kepentingan dan masa depan Sarawak, SUPP menyokong pembentukan penubuhan Malaysia. Okey, seterusnya pergi kepada langkah-langkah pembentukan negara Malaysia. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 4 dan 5. Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menyatakan idea penubuhan Malaysia semasa beliau berucap di dalam Majlis Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara di Singapura. Pada Julai 1963, Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia iaitu JPPM telah ditubuhkan. Ia bertujuan untuk memberi penerangan tentang penubuhan Malaysia. Antara Januari hingga April 1962, penubuhan Suruhanjaya Kobot, Persekutuan Tanah Melayu dan British setuju menubuhkan satu pasukan bagi meninjau reaksi penduduk yang terlibat. Suruhanjaya ini diketuai oleh Sir Lord Kobot, iaitu pengerusi, Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Tan Sri Wong Puni dan Tun Muhammad Ghazali Syafi'i. Pada September 1962, referendum diadakan di Singapura. Seramai 70% penduduk Singapura bersetuju untuk menyertai Malaysia. Pada Julai 1963, Persekutuan Tanah Melayu dan British telah menerima laporan Suruhanjaya Kobot. Hasilnya, persetujuan dicapai untuk menubuhkan Malaysia. Perjanjian Malaysia ini telah ditandatangani
oleh Wakil Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara dan Sabah dan Singapura. Pada Ogos 1963, Filipina dan Indonesia menentang penubuhan Malaysia. Satu pasukan khas telah ditubuhkan. Ia bertujuan untuk meninjau pandangan rakyat Sabah dan Sarawak. Hasilnya positif apabila rakyat Sabah dan Sarawak menyokong penubuhan Malaysia. Pada 16 September 1963, Malaysia telah diisytiharkan. Pengisytiharan Malaysia telah dijalankan secara serentak di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, di Kota Kinabalu, Sabah dan di Padang Sentral, Kuching, Sarawak. Saya bangga jadi anak Malaysia. Mengingati kemerdekaan adalah bukti kasih sayang kita kepada negara. Kita hendaklah menghargai jasa mereka. Okey. Itu sahaja daripada Ustazah. Kamu boleh lengkapkan latihan. Yang pertama, siapakah yang mengemukakan idea pembentukan Malaysia di Singapura? A. Tun Abdul Razak, B. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, C. Lee Kuan Yew, D. Tun Temenggung juga anak Baring. Yang kedua, saya menyokong penyertaan Singapura dalam pembentukan Malaysia. Siapakah pemimpin yang dimaksudkan? Seterusnya, soalan yang ketiga, ditubuhkan bagi memberikan penerangan tentang pembentukan Malaysia. A. Suruhanjaya Kobot, B. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia iaitu JPPM. Soalan yang keempat, pada tahun bilakah Malaysia diisytiharkan? A. 31 Ogos 1957, B. 31 Ogos 1963, C. 16 Mei 1963, D. 16 September 1963. Okey, itu saja daripada Ustazah. Sekian, terima kasih.